Part kedua di Thailand. Let's go. Setelah 9 jam kami naik train ke timur Thailand, kita sewa kereta dulu RM90 Nissan Almera termasuk insurans. Dia buat lesen international tau. Ini ada juga masjid, Alhamdulillah. Orang tempatan kalau tak pakai helmet macam tak ada apa pun, boleh lalu macam tu je. Tengok dia orang punya pengangkutan untuk petani-petani dia orang, bawa jerami macam tu je. Ini pula padi nak dihantar ke kilang. Benda yang menarik dekat Thailand ni, korang tengok dekat pokok-pokok dia, tempat parking dia buat teduhan menggunakan pokok rambutan. Sambil pokok dapat meneduh, dapat juga hasil rambutan. Daripada kita tanam pokok hiasan kan, baik kita tanam pokok buah-buahan. Macam tu. Memang menarik lah. Terfaktur juga kenapa pokok-pokok dia orang cantik, disebabkan kandungan besi oksida yang tinggi. Tengok warna merah. Tanah pun poros, bekas gunung berapi purba. Seterusnya kami nak balik, kami naik train kelas ketiga. Sampai-sampai baru tahu dia menghadap kursi depan belakang. Hadap je lah guys. Kita nak buka tingkap pun panggil pakcik. Seperti yang dijangka mestilah penuh train ni, sebabnya kelas ketiga agak murah. Yang penting dapat udara segar dan view yang cantik. Subhanallah, memang pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Train ni agak padat dan kipas tu tak function pun, angin luar lagi kuat. Macam-macam ragam ada. Untuk akan datang kita kena fikir dua kali lah nak naik train kelas ketiga ni. Daripada Bangkok kami ambil pesawat ke Hat Yai. Dari atas kita boleh tengok sungai Chao Phraya. Besar sangat sungai ni di tengah-tengah Bangkok. Usai sampai kami check in di hotel Aloha. Kalau korang tahu selalu pergi Hat Yai, tahulah kot. Malam kami jalan kaki ke Bangalow. Memang sedap makanan dia. Sebelah dekat hotel kami ada 7E. Memang terbaik. Makanan halal ada pula di label. Sampai Hat Yai korang kena pergi Kai-Tot Mina ni. Memang padu, ramai orang kena beratur ambil nombor. Hanya saya ada tujuan lain untuk datang di Thailand ni, tapi tak boleh share. Semoga akan datang saya boleh share lagi perkembangan teknologi pertanian di luar negara yang boleh kita adaptasi di Malaysia, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.